سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 19, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat membaca padanya pada sujud. Dan sunat membaca padanya, membaca dalamnya dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 1 kali. Dan sekurang-kurang akmalnya, sekurang-kurang akmal ni sempurna. Dan sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang akmal, bukan yang paling akmal. Akmal ni sempurna, sekurang-kurang sempurna. Faham tak ni? Bukan yang paling sempurna, sekurang-kurang sempurna. Dan sekurang-kurang akmalnya, akmal membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. 3 kali tu sekurang-kurang akmal. Ya, sekurang-kurang akmal. Bukan 3 kali hak paling banyak. Tidak. 3 kali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi adalah sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna, bukan yang paling sempurna. Ni comel dalam kitab Hidayatus Sibyan. Pertunjuk bagi Sibyan ni kanak-kanak. Pertunjuk bagi orang yang baru belajar. Orang kitab ni kalau kita tak tahu kok, kita ni budak-budak kanak-kanak lagi lah dalam bab ilmu. Jadi 3 kali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ni adalah sekurang-kurang akmalnya. Yang lebih akmalnya, maka 5. 5 tu lebih akmal daripada 3. Maka 7. 7 tu lebih akmal daripada 5. Belum paling akmal. Tapi 5 lebih akmal, lebih sempurna daripada 3 kali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi 5 pun bukan yang paling akmal, tapi tidaklah sekurang-kurang akmal. Nak panggil apa? Pertengahan akmal. Yang kena tahu macam mana? 3 kali sekurang-kurang akmal.
5 kali lebih akmal, lebih sempurna, lebih molek daripada 3 kali. Tetapi 5 kali pun bukan yang paling akmal, cuma lebih akmal daripada 3. Maka 7 kali 7 kali lebih akmal daripada 5. Tapi 7 kali belum lagi paling akmal. Tapi 7 lebih akmal daripada 5. Maka 9 lebih akmal daripada 7. Tapi 9 bukan yang paling akmal. Maka 11 kali. 11 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam sujud 11 kalilah yang paling akmal. 11 kali yang paling akmal. 3 kali sekurang-kurang akmal. Kita faham kok, tak ada dah. 3 kali je lah sekurang-kurang akmal. Sekali sudah terhasil tasbih sunat di dalam sujud. Di sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dia pun berpindah kepada duduk antara 2 sujud. Kemudian dia berpindah pada sujud yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dia pun berpindah pada rukun yang kemudian. Sekali je sudah terhasil sunat tasbih di dalam sujud. Tetapi kalau tasbih hanya sekali, hukumnya adalah makruh, walaupun terhasil dah sunatnya. Adapun yang wajibnya adalah tamakninah ketika sujud. Itu yang wajib. Tasbih dalam sujud tu sunat hay'ah. Tamakninah tu yang wajib. Hak yang wajibnya lapang syarat bicara dahululah. Lapang syarat bagi rukun sujud. Dalam kitab dia tu Sibiang ni bertunjuk bagi kanak-kanak ni. Hidayah bertunjuk. Sibian kanak-kanak bertunjuk bagi kanak-kanak yang baru belajar. Tiap satu rukun didatangkan syarat-syarat dia. Bukan hanya bilang rukun 13. Bilang rukun 13 waktu budak umur 5, 6, 7 tahun. 5, 6 tahun dipasti di sekolah pasti sudah diajar rukun semayang ada 13. Budak-budak pasti 5, 6 tahun dia ngapalah rukun 13. Syarat bagi rukun terkadang belum diajar lagi pada budak umur 5, 6 tahun. Jadi kalau kita pun tahu rukun 13 sahaja, syarat bagi tiap-tiap rukun kita tak tahu kok, memang kanak-kanak lah kitanya. Faham tak ni? Jadi sujud ada 8 syarat. Hak 8 hak wajibnya. Di antara 8 syarat sujud ni, syarat yang ke-8 tamakninah. Tamakninah tu hak wajib. Di sujud tetap diam anggota pada latar. Qada subhanallah je. Qada tamakninah, diam sekarang anggota. Qada lama mana? Qada kalau kata kok subhanallah. Bukan kita kata subhanallah, kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ataupun dia tak ada kata apa pun. Di sujud letak anggota di latar, dia diam, qada kata subhanallah. Dia tak kata pun subhanallah, dia tak tasbih pun. Tapi dapat tak sujud dia qada masa subhanallah? Dapat. Dapat tamakninah. Sah dalam rukun sujudnya. Qada kata subhanallah tu lah. Berapa saat? 2 saat. Qada subhanallah. Qada tamakninah. Subhanallah 2 saat. 1 saat setengah. Begitulah. Tamakninah ni qada kata subhanallah. Bukan suka kata subhanallah. Tak tahulah. Ni dia ambil, dia mengajar pakai otak sungguh. Kita ni amal semuanya tidak sah.
Sebab tak ada tamak ninah, dia kata. Kita sujud ni, sebelum kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, wajib kena kata subhanallah dulu. Baru dapat tamak ninah, barulah kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi subhanallah tak kata, mana tak dapat tamak ninah, tak sah sembahyang. Katanya, mengarut sungguhlah. Dah, orang rokok kan tak ada kata subhanallah sekali. Terus kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Orang rokok tak ada kata subhanallah dulu sekali. Tu kata subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Orang iktidal tak kata subhanallah, rabbana lakal hamd. Orang duduk antara sujud, dia tak kata subhanallah. Dia rabbi firli warhamni wajburni. Jadi tak kata subhanallah, maknanya tak dapat tamak ninah, tak sah sembahyang. Jadi kena kata subhanallah dulu, barulah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tak kata subhanallah, tak dapat tamak ninah, tak sah sembahyang. Kata reka sungguhlah, mengaru. Bukan kata subhanallah. Tamak ninah ni diam sekali anggota. Qada masa kata subhanallah. Qada masa. Bukan kata subhanallah. Dia diam, 7 anggota di lantai pada masa sujud, diam, qada subhanallah. Dia tak kata apa pun, subhanallah pun tak kata, subhanallah a'la pun tak kata. Tapi dia diam, qada subhanallah, maka dapatlah tamak ninahnya. Sah dah rukun sujud dia nya. Bukan nak kata subhanallah, kata ambil manalah nak kata subhanallah, barulah dapat tamak ninah. Jadi sekarang ni hak wajibnya dalam sujud, salah satu daripada 8 syaratnya adalah tamak ninah. Kemudian sunat hay'ah tasbih dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dia kata sekali, terasa dah sunat, tapi masih lagi makruh. Sekurang-kurang akmal kena kata 3 kali. Boleh dapat sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna. Lepas dia sekali tu, yang lebih akmal daripada 3, 5 kali. Lebih akmal daripada 5, 7 kali. Lebih akmal daripada 7, 9 kali. Lebih akmal dari 9 kali, 11 kali. 11 kalilah yang paling akmal. Ada ni. Hak ni tasbih dalam sujud sembahyang seorang diri. Kalau kita tu imam tak boleh. Tu imam nak tasbih 5 kali ke, 7 kali ke, 9 kali ke, 11 kali ke dalam sujud, tu imam mesti dapat kebenaran bagi kebenaran daripada makmum. Dapat kebenaran bagi makmum, daripada makmum. Dia beritahu kepada makmum, makmum, saya ni dalam rokok saya tasbih 11 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dalam sujud saya tasbih 11 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Makmum kata okey tu imam. Tanda ni. Makmum kata okey tu, makmum redha lah, dia panggil setuju. Tapi hak redha ni, makmum redha ni kena lafzan, la sukutan, kena sebut. Okey tu imam. Kena gitu. La sukutan, tidak memada kalau diam. Okey makmum saya tasbih dalam rokok 11 kali, saya tasbih dalam sujud 11 kali. Okey. Senyap makmum. Maka tak boleh nak tasbih 11 kali. As-sukun alamatur ridha. Diam tu alamat tanda setuju, redha. Itu orang perempuan yang dipinang. Ni tak boleh ni. Dia kena setuju dengan lidah. Kena sebut setuju tu imam. Tak apa, tasbih 11 kali tak apa. Baru boleh. Ada ni. Tengah-tengah semayang, mari pulak seorang yang kita tak tanyalah dia, sebab dia tak ada lagi. Mari pulak seorang
Hak makmum ada hak tak ramai ni 5 dan 7 orang surah lah kita kata. 5 dan 7 orang ni setuju dah. Dan dia kalau hak tanya biasa dia setuju. Tapi hari ni dia mari lambat. Masa tanya tu dia tak ada. Dia baru sapa. Macam mana? Tik mana tanya baru sapa tu. Baru sapa tu. Orang lain setuju belaka ni tasbih 11 kali. Awak baru sapa ni setuju tak kalau saya tasbih 11 kali? Tik mana dah tanya baru sapa. Bengong kita dengar. Tik mana tengok semayang nak tanya gua ni. Tik mana tengok semayang nak tanya gua ni. Tak boleh tanya dak. Tak boleh tanya. Maka hak persetujuan makmum ramai tadi 5 orang tu tak pakai dah lah. Kerana ada seorang yang kita tak dapat keizinan daripada dia. Majoriti lah 5 orang ni setuju dia seorang. Tak pakai majoriti. Tanya seorang-seorang, setuju seorang-seorang dengan lafaz. Dengar, ya, saya setuju. Gitulah. Di pejabat ni lagi dah setuju nak masuk kerja dah. Masih nak masuk kerja. Lagi dah setuju. Ni lagi berat. Dah tengah semayang, mana orang baru masuk? Yang baru masuk. Tak boleh dah lah. Ni kata kok surah makmum hak tula je 5 orang. Pakat okey semua tiap-tiap kali semayang. Tapi ada seorang termari kemudian. Tak nak buat dah lah. Mana apa? Tu imam hanya 3 kali dibenarkan. Lebih daripada 3 ditasbih masa sujud, maka makruh hukum dia. Makruh. Bukan tasbih daripada 3. Dia tasbih 3 kali. Dia tambah dengan doa pula. Sujud yang terakhir contohnya. Makruh juga. Ada ni. Ada untuk imam pesen ni. Sujud lain okey je. Samalah tasbih 3 kali. Sujud yang terakhir, mana lama ni, lama sedikit lah. Sebelum berpindah pada tasyahud akhir, dia doa ke, dia tasbih 5 kali ke, ataupun dia berdoa lah kita kata. Makruh hukumnya. Sebab dia tak dapat keizinan redha daripada makmum. Makruh. Jangan buat kerja gitu. Ada tu imam masjid buat kerja gitu. Dia sujud yang lain macam biasa. Dia memang tasbih 3 kali. Sama dengan kita lah, kita tasbih 3 kali juga. Tapi sujud terakhir, kita rasa kita tasbih 3 kali ni, dia belum berpindah rukun. Dia lambat sedikit. Nak kabur ada apa? Tok Imam jangan laju sangat Tok Imam. Dah lah. Dia semayang ni dia kena sederhana. Cepat sangat pun tak boleh, makruh. Lambat pun tak boleh, makruh. Tok Imam ni dia kena sederhana. Dia kena sederhana. Ada ni makmum, Tok Imam dia sederhana. Sebab makmum di belakang ni ada pelbagai. Dia cepat sangat. Makmum tua lelah nak turut dia. Panjang dia baca. Makmum hak sibuk kalau gelisah sekali. Dah dia panjang bacaan. Tu makruh belaka dah tu. Sebab makmum ni ada macam-macam peseng makmum di belakang ni. Lepas tu kena sederhana. Kadang-kadang bukan untuk imam yang sujud lama, sujud terakhir. Makmum kadang-kadang. Tu imam tidak. Tu imam tasbih 3 kali. Imam pun berpindah pada tasyahud akhir. Ada pula lah makmum seorang sujud lama nak berdoa, itu keji gitu. Kalau kamu tu keji. Makmum imam berpindah rukun, dia sunat segera berpindah rukun. Jangan duduk sujud lama. Saya nak berdoa, makruh seumpama tu. Nak berdoa nanti awak sembahyang sunat nanti, sunat ba'diyah nanti, awak dalam sujud awak berdoa lah sampai setengah jam pun. Doa lah pas setengah jam. Orang dalam jabat, mana tak balik lagi dia. Tadi nampak hidup sujud main sunat ba'diyah. Cuba kita tengok, tak sudah lagi ke mati dah. Cik tengok lah aku dah kerah dah. Cek rebah dah. Mati dah. Waktu pun sujud lama. Kena sujud lama, kena mati dah sujud. Mana kalau semasa kan, sujud lama mana pun. Tu imam, tasbih hanya 3 kali. Dia lebih 3 kali, dia berdoa apa pun, hukumnya makruh. Makmum pun sama.
imam berpindah rukun dari tasyahud akhir, dia sunat segera berpindah rukun daripada sujud kepada tasyahud akhir. Jadi sebelah kali ni bagi orang yang sembahyang seorang diri. Habis baca sebelah kali ni, sunat pula tambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tambah lagi pula. Ni semayang seorang diri. Tasbih sebelah kali dah. Sunat tambah pula lah. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ada ni. Dan sama-sama lagi pula. Sunat pula berdoa. Seorang diri. Sunat pula memperbanyakkan doa. Iksarud doa dia panggil. Iksarud doa, sunat memperbanyakkan doa di dalam sujud. Seorang diri juga. Bukan sunat berdoa. Dalam kitabnya wa yusannu iksarud doa fihi, dan disunatkan memperbanyakkan doa padanya pada sujud. Bukan sunat berdoa. Sunat memperbanyakkan doa. Ni sembahyang seorang diri. Kenapa sunat memperbanyakkan doa? Sunat memperbanyakkan doa ni dalam sujud, terutama sujud terakhir lah. Dia tak syarat sujud terakhir, mana-mana sujud pun doa-doa semua. Berapa? Sekali sujud doa, benda sujud pula doa dalam sembahyang tu. Terutamanya sujud yang terakhir. Kemudian dia kena doa kod bahasa Arab, tak boleh doa kod bahasa Melayu. Dalam sembahyang tak boleh ikut bahasa Melayu. Kenapa kau disunatkan memperbanyakkan doa ketika sujud? Sebab Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a fa qaminun an yustajabu lakum an yustajaba lakum. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Itu perintah Nabi ya. Fa aksiru ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Dia dalam Sahih Muslim, dia tak ada lah fa qaminun an yustajaba lakum tu. Dia dalam Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa sajidun fa aksiru doa. Apa kata je dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim tak ada fa qaminun an yustajaba lakum. Sehampir-hampir Nabi kata, sehampir-hampir barang, yakni kelakuan hamba dan ini daripada Tuhannya, dan ia dalam sujud. Paling hampir dengan Allah Ta'ala adalah ketika sujud. Nabi kata fa aksir doa, maka perbanyaklah kalimu akan doa. Fa qaminun an yustajaba lakum, maka benarlah, maka tahqiqlah bahawa akan diperkenankan doa bagi kamu. Fa qaminun an yustajaba lakum, maka benarlah ataupun tahqiqlah, sebenarlah bahawa akan diperkenankan bagi kamu. Sebab dalam sujudlah hampir hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir makna apa ni? Hampir makna dekat hati dengan Allah. Bukan hampir tempat, bukan. Bukan hampir tempat. Kalau kita hampir tempat, masa sujud jadi seolahnya Allah duduk latah. Dah kalau kata hampir tu tempat, dah kata Allah duduk di arah. Allah duduk di arah. Kalau hampir masa berdiri, bukan masa sujud. Pada ni masa berdiri lah hampir kalau Allah duduk di arah. Masa sujud pula hampir. Ada hampir itu bukan hampir makna bertempat. Sama juga Allah tidak bertempat atas arash.
Dia gitu. Ada ni. Sama dengan itulah. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Sujud oleh kamu dan menghampirkan diri kamu dan menghampirkan oleh kamu hampir ke Tuhan. Oh, jadi tuan duduk letak pula dah. Kalau pakai Zuhir. Wasjud waqtarib tu Iqra', surah Iqra' dah. Surah Iqra' lah. Wasjud waqtarib. Sujud oleh kamu dan hampirkan oleh kamu hampir dengan Tuhan. Jadi kalau hampir dengan Tuhan, hampir bertempat, mana duduk letak Tuhannya? Itu mustahil sama sekali. Hampir dengan mana? Hampir hati hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hampir zat hamba dengan zat Allah ta'ala, bukan. Allah tidak bertempat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Istiwa atas arash, ayat Al-Quran berulang 7 kali. Dengan mana? Allah menguasai arash. Kat tu je. Sebab apa? Sebab arah ni adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Ia ya Allah tuan bagi arah yang agung. Tuan. Arash ni marbub kepada Allah, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang direntahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Dan ia ya Allah tuan bagi arah yang agung. Allah ni tuan. Arash ni marbuk kepada Allah, bukan arah ni tempat bagi Allah. Mana ayat kita berpegang Allah tidak bertempat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Allah ni tuan bagi sekalian alam. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain Allah. Allah tuan. Arash Allah tuan. Langit Allah tuan. Bumi Allah tuan. Jadi arash ke, langit ke, bumi ke, marbuk, mana apa yang dirantahi oleh Allah. Arah sama, langit sama, bumi sama, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hak tadi ayat yang lebih terang. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Dan ya Allah ni tuang bagi arah yang agung. Hak kita baca Fatihah, Rabbil Alamin. Alam itu termasuk arah pun alamin lah. Arash pun alam, langit 7 lapis pun alam, bukan tempat bagi Allah, tapi yang direntahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak balik bicara akidah. Kena tu molek sekarang ni. Dalam FB banyaklah yang menyabitkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kata duduk di arash, sekali kata duduk di langit. Arash lain, langit lain. Arash atas ada langit yang ketujuh. Ada langit ada 7 lapisan. Arash atas langit yang ketujuh. Sekali Allah duduk di arah, sekali Allah duduk di langit. Tu pun bercanggah dah. Arash ke, langit ke, bumi ke adalah rentahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak kita bicara hadis tadi ni, hampir hamba dengan Tuhan adalah hamba di dalam sujud, hampir hati hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hampir zat diri hamba dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hampir sungguhlah. Saya dekat dengan dia. Dekat mana? Zat kita dengan zat dia berhampiran. Atau hampir sungguh. Hampir hak hisi sungguhlah. Ini dah hampir hati, bukan hampir zat Allah dengan zat hamba. Jadi masa sujudlah kita paling hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa itulah Nabi perintah fa'aksir doa, maka perbanyakkan olehmu akan doa. Nabi perintah tu. Nabi perintah perbanyakkan oleh kamu akan doa. Bukan Nabi perintah supaya kamu berdoa. Perbanyakkan doa. Mana? Sembahyang seorang diri. Sembahyang seorang diri. Jadi, kalau tu imam, kalau tu imam boleh nak doa panjang. Minta izin dengan makmum.
Sebelum takbiratul ihram, makmum, macam mana kalau sujud terakhir nanti, sebelum tasyahud akhir, saya nak sujud lama sedikit ni, nak berdoa ni. Makmum kata, okeylah tu imam, sebab kami pun ada juga doa yang kami nak berdoa. Barulah kita pun boleh sujud lama di sujud terakhir. Tapi tadilah, jangan ada pula orang baru sapa kemudian. Ada baru sapa, makmum hak ada tu setuju tu, jadi tak boleh pakai dah lah. Sebab ada seorang makmum datang kemudian. Tak kira lah walaupun semai hajat pun. Ni kadang-kadang semai hajat, tu imam buat lama je. Tak payah, tak payah. Badan ni. Tapi kalau kita semai hajat, kita seorang boleh doa lama mana pun. Sebab apa? Faqaminun an yustajaba lakum, maka sebenarlah tahqiqlah bahawa akan diperkenankan bagi kamu berdoa dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun Allah Ta'ala tahu. Bukan bahasa Melayu tu Allah Ta'ala tahu, bahkan keluar doa bahasa Melayu tu Allah yang buat. Bukan setakat Allah tahu, Allah yang buat perkataan tu keluar dari mulut kita masa berdoa. Ada kata boleh doa ke Melayu sebab Allah Ta'ala tahu belaka semua bahasa. Masa kesana ni dalam sembahyang tak boleh bercakap dengan lain daripada bahasa Arab. Dia kena bahasa Arab. Kalau gitu nak doa bahasa Arab, bila orang tua ni nak boleh berdoa, dia kata orang tua ni dah ingat nak doa bahasa Arab. Dah ingat nak ingat bahasa Arab. Ambil doa, Allahumma hdini fiman hadait. Tu doa kunut. Dah, jangan kosakkan kunut, kosakkan doa. Boleh tu. Kalau kosakkan kunut, kita memindahkan sunat ab'ad, dia bukan tempat dia hukumnya makruh dan kena juk sawi. Sekarang ni dia baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, bukan kosak sebagai doa kunut, kosak sebagai doa. Tak apa. Ada ni. Tak ingat nak baca doa. Allah ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ada ingat? Kita nak benda tu. Nak adalah hak hajat yang tertentu. Hajat apa tu? Hak benda dunia. Dah. Rabbana atina fid dunya. Kita minta Allah Ta'ala bagi kebaikan kita atas dunia. Kita niat di hati kita barang kita nak tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta Allah Ta'ala kurniakan pada kita, datangkan kepada kita atas dunia ni kebaikan. Kebaikan. Kita datangkan niat kita nak tu. Kalau benda tu memang kebaikan bagi kita. Sebab terkadang benda kita nak tu kita anggap kebaikan, tapi di sisi Allah bukan kebaikan. Jadi kita nak kebaikan, kita niatkan apa yang kita nak. Kalau kebaikan sungguh, kita minta Allah perkenankan. Allah buat Rabbana atina, itulah kita minta Allah datangkan, Allah kurniakan kepada kita kebaikan. Tu doa tu pasti kita ingat. Baca dalam sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ulanglah 3 kali pun. Ini sebenarnya seorang kita kata pun tak boleh nak bahasa Arab tapi tak bolehlah doa dengan bahasa Melayu. Jadi dalam sujud ni tasbih sebelah kali. Sunat pula Allahumma laka sajabtu wa bika amantu. Dalam sujud juga disunatkan memperbanyakkan doa. Ini semua dipanggil sunat hai'ah. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kitanya sunat tambah wa bihamdih. Dalam mazhab-mazhab yang lain dia tidak sunat tambah wa bihamdih. Dan banyak riwayat tidak ada wa bihamdih. Pandai ni. Banyak riwayat hadis tak ada wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la sahaja. Tapi ada juga riwayat yang tambah wa bihamdih. Maka dalam mazhab Syafi'i, walaupun kebanyakan riwayat tidak ada wa bihamdih, walaupun hanya 1-2 riwayat ada wa bihamdih, dalam mazhab Syafi'i hadis tu sahih tambah wa bihamdih, maka sunat tambah. Ada pandangan mazhab dia pakai kebanyakan hadis tak ada wa bihamdih, maka
Tak sunat tambah wa bihamdi. Gitu je lah. Faham tak ni? Sebab tu kadang-kadang ada juga waktu imam, dia bukan cepat, dia tak ada wa bihamdi. Dalam rokok, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi cepatlah dia berpindah pada i'tidal. Dan sujud pula, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Cepatlah dia berpindah rukun. Kita wa bihamdi pula selaginya. Ada ni? Jadi lambat sikit kitanya. Kita tasbih 2 kali dan rokok dalam sujud, imam sudah berpindah rukun. So korang kau akmal 3 kali, kita baru sempat tasbih 2 kali, imam sudah berpindah rukun. Maka disunatkan pada kita segera berpindah rukun, bukan melengkapkan 3 kali, bukan. Ada ni? Dah kata sekorang kau amal 3 kali, ni bukan makmum. Kalau makmum 2 kali tasbih dan rokok dan sujud, imam sudah berpindah rukun, maka afdal kepada makmum, sunat pada makmum, segera mengikut imam berpindah rukun, bukan tasbih 3 kali, bukan. Kenapa kita tasbih 2 kali, imam sudah tasbih 3 kali berpindah rukun, dia tak ada wa bihamdi. Kalau kita ikut imam gitu, kita tinggal wa bihamdi tu. Ya, kita boleh tasbih 3 kali ikut imam berpindah rukun. Tak tahu tu imam ni. Tu imam ni cepat berpindah rukun ni, tak ada wa bihamdi 5 kali ni. Kita tinggal wa bihamdi. Sebab lebih afdal kepada kita melengkapkan sampai 3 kali daripada tambah wa bihamdi. Sebab kalau kita tambah wa bihamdi, kita tasbih 2 kali, imam sudah berpindah rukun. Kalau kita tak kata wa bihamdi, okey, kita tasbih kali ngamam imam berpindah rukun. Maka afdal kita cukupkan tasbih 3 kali dengan kita tinggal wa bihamdi. Kalau imam cepat gitulah. Dan memang ada kadang-kadang kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar, dia berpindah rukun dah. Faham lah tu? Faham ni? Maknanya dia kemungkinan tak baca wa bihamdi. Jadi tak ada wa bihamdi, cepatlah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dia sudah 3 kali dah, dia akan berpindah rukun. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita sunat tambah wa bihamdi. Bila? Dan sunat bagi laki-laki merenggangkan akan 2 lengannya daripada 2 lambungnya. 2 lengan daripada 2 lambung. 2 lambung tu mana? 2 sisi itulah. Pada 2 lambung ni, 2 sisi. Kita panggil apa? Lambung tau. Kita lambung ni lambung budak. Ambil budak, lambung. Tu lambung tau. Ataupun lambung ni harga barang naik melambung. Lambung kat tu tau. Harga barang naik melambung. Tapi harga barang naik melambung pun tidak membebankan rakyat. Begitu je lah. Naik harga barang melambung tapi tidak membebankan rakyat. Lepas tu lambung juga. Ni lambung apa ni? Sisi. Ni lambung ni sisi. Dan sunat bagi laki-laki merenggangkan akan 2 lengannya daripada 2 lambungnya. Dan sunat mengangkat akan perutnya daripada 2 pahanya. Bila ni? Pada rokoknya, rokok seseorang, dan sujudnya, sujud seseorang lelaki. Rokoknya rokok laki-laki, dan sujudnya sujud laki-laki. Sunat renggangkan 2 lengan daripada 2 lambung. 3 rokok, 3 sujud. Dan sunat mengangkatkan perut daripada 2 pahanya pada 3 rokok dan 3 sujud. Sunat buka kita punya siku tu. Dia 3 rokok ni bukan buka gini, rokok buka straight. Jangan wak kendor siku, jangan. Masa sujud renggang ni kita ke kanan ke kiri. Tapi renggang dalam keadaan tapak tangan kena duduk molek. Jangan kita renggang siku daripada lambung kita menyebabkan tangan kita sudah tidak menghadap kiblat. Jangan gitu. Sebab kita masa sujud, kita disunatkan letak tapak tangan ni membetuli bahu.
Kita sujud, kita letak dahi latar, tapak ni membetuli bahu. Kalau mazhab Hanafi, dua tangan membetuli pipi. Kita dahi duduk latar. Jadi dua tangan ni mazhab Hanafi diletak ni berbetulan dengan pipi. Kita dak turun bawah sikit. Membetuli dua bahu. Ni kita membetuli dua bahu. Masa letak tangan latar tu, sunat jari dihimpunkan. Sunat jari dihimpunkan. Jangan cerah, himpun. Adapun pada masa rokok, jari sunat renggang. Ni lutut kita buat contoh, dia letak tangan di atas lutut. Sunat cerah. Nabi SAW iza raka'a faraja yadaihi wa iza sajada damma yadaihi. Nabi pada masa rokok, Nabi ceraikan jari. Ni, letak atas lutut, jari diceraikan sedikit. Jangan cerah banyak jadi sudah tidak menghadap kiblat. Anak jari kelingking dengan ibu jari. Cerai yang sedikit. Adapun pada masa sujud, Nabi rapatkan jari. Rapat. Jangan cerah, rapat. Dia jari ni masa kita takbir. Tak bukan masa takbir je lah, masa kita angkat tangan. Angkat tangan 4 kali. Angkat tangan masa takbiratul ihram, angkat tangan pada masa berpindah pada rokok, angkat tangan ketika rokok iktidal berpindah kepada rokok berpindah pada iktidal, dan angkat tangan ketika bangkit tasyahud awal pada rakaat ketiga. Rakaat pertama naik rakaat kedua, rakaat tiga naik keempat, tak ada angkat tangan. Jadi masa angkat tangan tu, jari cerai yang sedikit. Jangan rapat. Cerai. Pada ni macam cerai. Jadi pada masa rokok, cerai yang sedikit. Pada masa sujud, rapat. Bulata. Pada masa duduk atau sujud, bubuh atas peha ni, rapat. Peha kita ni lutut. Ni lutut. Bubuh berbetulan hujung jari dengan kepala lutut. Tapi jari ni sunat rapat. Masa angkat tangan, sunat cerah. Masa letak tangan di kepala lutut, sunat cerah. Letak tangan atas latar, masa sujud, rapat. Letak tangan atas peha, pada masa duduk atau sujud, rapat jari. Ini sunat hai'ah belaka. Sunat. Memang sunat, bukan rukun, bukan wajib. Tapi sunat hai'ah di dalam sembahyang. Jadi jari rapat molek, siku buka. Siku buka pun tengok situasi pula. Sunat buka siku. Tapi tengoklah, kalau soh tu rapat sangat, orang ramai ni soh rapat, kalau kita buka siku, boleh jadi menyakiti orang sebelah. Maka kalau kita menyakiti orang sebelah, hukumnya haram pula. Dia nak sedap buka siku ni, tu imam sebab dia seorang depan. Nak sedap buka siku ni, kita semain sunat seorang diri di belakang tu. Tu boleh buka siku lah, sebab kita nak rapat dengan orang. Tapi kalau kita berjemaah, dan kadang makmum ni rapat molek duduk, kalau kita buka siku, kita pula besar pula. Siku pula, siku lah. Siku gergasi orang panggil. Orang di sebelah tu kelak kepala dia. Yalah kecil orang sebelah tu. Menyakiti. Orang sedang sembahyang, hukumnya haram. Nak buka siku pula, kena mikirlah pula situasi badan kita macam mana. Sehari dah duduk peluh kering. Dia buka siku tu, terkadang keluar bau yang tak bau busuk lah, menyakiti orang, tak boleh napah orang sebelah. Berdosa pula kita situ. Kena tengok keadaan kita lah macam mana. Sunat tu sunat lah. Sunat mana renggangkan dua siku dan dua lambung. Orang perempuan dia sunat dempetkan sedikit. Perempuan sunat dempetkan sedikit. Sebab perempuan ni sunat dia dempetkan tubuh, lelaki sunat bukakan tubuh. Ini pada masa rokok dan juga pada masa sujud. Perempuan dempetkan tubuh pada masa sujud, bukanlah sampai peringkat ada orang perempuan ni siku dia letak atas lutut, dia rapat ke tubuh dia rapat ke siku dia, dia bubuh siku dia atas lutut. Jangan gitu. Lihat ni. Satu lagi pula pada masa sujud ni, jangan letak siku atas latar. Letak siku atas latar pada masa sujud,
hukumnya makruh. Dia panggil imbisatul kalbi. Dia panggil telengku anjing, dia panggil. Telengku anjing. Masa sujud, ia letak siku atas lantai. Hukumnya adalah makruh. Melainkan kita tak larat. Itu lain cerita. Semayang sunat tasbih. Dalam sujud tu tasbih 10 kali kan. Dia tasbih 10 kali dalam sujud. Tak larat dah kitanya. Kita pun lepaslah siku letak atas latar. Tak makruh lah sebab kita tak larat. Sebab sujud tu lama kan. Kita main sunat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali dalam sujud. Lama tu. Kita pun punyalah lengah dah, tak tahan dah. Kita pun letak siku atas. Tak makruh. Pada ni. Kalau tak kerana tu, letak siku atas, hukumnya adalah makruh. Kemudian pada masa sujud, 2 lutut kita letak atas latar, 2 perut jari kaki kita letak atas latar, renggang sejengkal. Sejengkal. Lutut, 2 lutut atas latar ni sejengkal, 2 perut jari atas lantai pun sejengkal. Sunat sejengkal. Pada ni. Sunat sejengkal. Tak ada satu perkara sunat. Sunat belakang ni. Sunat sejengkal. Kalau mazhab Hanafi, sunat 4 jari. 4 jari tak banyak lah. Kita mazhab Syafi'i, sunat sejengkal. Kalau 4 jari, jadi rapat sikit. Sejengkal ni jadi luas sikit. Di mazhab Hanafi, dia 4 jari. Sama masa kita takbir tu ihram berdiri, kaki kita sejengkal dah tu. Kalau mazhab Hanafi, kaki dia rapat sedikit, kodok 4 jari. Kita mazhab Syafi'i, sejengkal. Peha dia besar kot. Ataupun dia bukan takut dia batu dia turun angin kot. Takut batu dia kan orang penyakit orang apa? Tu orang apa tu hak sakit perut. Uluran. Takut uluran jatuh batu kot. Dia pun buka kaki dah. Sakit ni uluran ni. Batu dia besar dah bawah tu. Sebab tu dia renggang. Saya tak hanya tak, kita ni sejengkal ni kena tengok tubuh orang juga. Pandai ni. Sejengkal ni tubuh orang normal. Tapi kalau tubuh dia besar, tubuh sejengkal, salah tolak dia orang boh. Ni kita orang normal lah. Atau 12 jari tu sejengkal. Tapi kalau tubuh dia besar, lebih dari sejengkal. Daripada sejengkal atau pada masa sujud, sejengkal lah sebab kaki daripada berdiri tadi sejengkal. Sunat sejengkal. Tu semua sunat hay'ah belaka. Kemudian pada masa sujud, sunat buka mata. Makruh pejam mata. Pada masa sujud, sunat buka mata. Makruh pejam mata ketika sujud. Kenapa? Kerana setengah ulama mengilahkan, mengkeranakan kerana Yahudi lah hak pesen sujud pejam mata. Kita pada masa sujud, sunat buka mata, makruh pejamkan mata, kerana itu amalan orang Yahudi dan tidak dinakalkan daripada perbuatan Nabi SAW, dan tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum yang pejam mata pada masa sujud. Jadi pada masa sujud, sunat buka mata, makruh pejam mata. Sebab ada juga jenis peseng di sujud dia pejam mata. Sunat buka mata, makruh pejam mata ketika sujud. Ini di antara sunat hay'ah ketika sujud. Hak terdahulunya didatangkan 8 syarat untuk sah rukun sujud. 8 syarat untuk sah rukun sujud. Kemudian didatangkan sedikitlah pembicaraan berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika sujud. Bermula duduk antara 2 sujud, iaitu 4 syarat. Jadi rokok dahulu, syarat rokok 4 rokok ada 4 syarat, sujud ada 8 syarat, duduk antara 2 sujud ada 4 syarat. Yang terakhir di bawah tu tahiyat akhir
ada 7 syarat. Kita ada tu sebiang mendatangkan syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.